Sekarang ni apa Isya dah lewat ya. Elok apa bilang suku. Sebab mungkin ada yang solat tak rahim sangat ya. Solat Isya. So apa ni? Jadi apa ni di Kuala Terengganu ya? Ya, di Kuala Terengganu. Sekarang ni mengajar ke apa ke? Ya, mengajar. Saya seorang guru ajar Rahman. Masya-Allah. Bagus tu. Passion yang bagus. InsyaAllah, Alhamdulillah. Saudara Anas kita? Saudara Anas sekarang ni bekerja sebagai seorang pengurus projek di bawah sebuah syarikat kontraktor. Dan tu pembimbing? Dan pembimbing kita pada malam ni Ustaz Muhammad Raja'i juga seorang pengajar di sekolah menengah agama di negeri Terengganu ni. Masya-Allah. Banyak cikgu lah. Ya. Ya. Boleh ke Ustaz? Boleh kita mulai A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzrahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya marilah sama-sama kita memanjatkan setinggi rasa syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin limpah dan kurnia Allah jua kita dapat sama-sama berkumpul pada malam ni insya-Allah dalam satu program yang telah dirancang oleh pihak Gabungan Dakwah Malaysia bersama-sama kita dalam program Tadabbur Al-Quran pada malam ini insya-Allah. Jadi sebelum tu marilah sama-sama kita membuka majlis kita pada malam ini dengan bacaan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Wa iyyaka ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, tak lupa juga salawat dan salam kita panjatkan buat junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana tanpa penat lelah dan perjuangan baginda maka kita tidak dapat mengecapi dua nikmat yang paling besar iaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Alhamdulillah, pada malam ini program Tadabbur Al-Quran kita pada malam ini dapat sama-sama kita jayakan melalui aplikasi Zoom pada malam ini insya-Allah. Dan untuk makluman semua sebagaimana yang telah semua sedia maklum, program kita merupakan anjuran Gabungan Dakwah Malaysia dan pada malam ini dipertanggungjawabkan kepada Gabungan Dakwah Malaysia Negeri Terengganu lah untuk mengendalikannya. Jadi insya-Allah sedikit ta'aruf, nama ana adalah Siddiq Syukri Afandi bin Zahari, berasal dan masih menetap di Kuala Terengganu insya-Allah. Dan sekarang ini mengajar di sekolah rendah agama iaitu Sekolah Rendah Islam Ibnu Qayyim di Kuala Terengganu. Dan alhamdulillah untuk program pada malam ini ana tidak keseorangan lah, insya-Allah saya tidak keseorangan. Insya-Allah qari yang bertugas pada malam ini adalah Ustaz Anas Harisah bin Abdullah. Merupakan seorang pengurus projek di bawah syarikat Bina Integrated dan sekarang ni menetap di Kampung Laut Kuala Terengganu insya-Allah. Dan pembimbing kita pada malam ini iaitu Al-Fadil Ustaz Muhammad Raja'i bin Sa'ari. Beliau merupakan seorang pengetua, seorang mudir di sekolah menengah agama Kampung Laut di Kuala Terengganu insya-Allah. Dan sahabat-sahabat, rakan-rakan sekalian, insya-Allah pada malam ini program Tadabbur Al-Quran kita akan membawakan insya-Allah qari akan membacakan 3 ayat dan pembimbing kita pada malam ini akan sama-sama berkongsi dengan kita apakah pengajaran ataupun ibrah ataupun apa yang cuba disampaikan kepada kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada surah Ar-Ra'd.
Okey, daripada surah Ar-Ra'du yang mana pada malam ini kita akan baca sama-sama iaitu 3 ayat, ayat 26 dan sehingga ayat 28 insya-Allah. Jadi sebelum saya mempersilakan qari kita untuk membaca, suka sekali untuk sama-sama saya berkongsikan mengenai surah Ar-Ra'du itu sendiri. Saya ambil daripada tafsir Al-Azhar mengenai surah Ar-Ra'du ni. Kalau ikutnya surah ini dinamakan Ar-Ra'du yang bermakna petir kerana diambilkan daripada ayat yang ke-13 bahawasanya petir mengucapkan tasbih kepada Allah dengan memujinya, iaitu untuk menunjukkan sifat salabiyah atau thubutiyah disertai perkhabaran tentang kekuasaan Allah atas seluruh makhluknya. Apatah lagi petir ini sebagaimana dibayangkan dalam ayat menimbulkan dua perasaan sekaligus kepada kita. Yang pertama, rasa takut dan dahsyat melihat kilatannya. Kedua, mengandungi harapan kerana kalau petir telah kedengaran atau guruh telah berdegar-degar di langit, itulah alamat hari akan hujan dan tanam-tanaman akan subur. Dan sedang peringatan atas rasa takut dan rasa harapan itu adalah termasuk maksud yang utama dari Al-Quran itu sendiri, insya-Allah. Okey, jadi insya-Allah tanpa memanjangkan kalam, saya mempersilakan Ustaz Anas Harisah iaitu qari yang bertugas pada malam ini untuk membaca, untuk mengetuai bacaan ayat suci Al-Quran dari surah Ar-Ra'du ayat 26 sehingga ayat 28. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi Salam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله العظيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, Allah meluaskan rezeki dan menyempitkannya bagi siapa yang Dia kehendaki. Maka bergembira dengan kehidupan di dunia. Padahal kehidupan dunia itu dibandingkan dengan kehidupan akhirat hanyalah kesenangan yang sedikit. Orang kafir berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad tanda mukjizat daripada Tuhannya? Katakanlah Muhammad, sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada orang yang bertaubat kepadanya, iaitu orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingati Allah. Ingatlah, dengan hanya mengingati Allah lah hati menjadi tenteram. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada Ustaz Anas Harisah atas bacaan ayat suci Al-Quran sebentar tadi. Jadi insya-Allah hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, tanpa memanjangkan kalam,
Marilah sama-sama kita mendengar perkongsian ataupun ibrah yang dapat sama-sama kita ambil dari 3 ayat pendek yang telah dibacakan oleh Ustaz Anas Harisah sebentar tadi. Jadi insya-Allah majlis ini mempersilakan Ustaz Muhammad Raja'i bin Sa'ari untuk meneruskan dengan sesi tadabbur Al-Quran. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih kepada pengerusi majlis, Saudara Siddiq, yang saya hormati, Tuan Haji Rahman, Jawatankuasa GDM Pusat, yang saya hormati pengerusi dan timbalan pengerusi GDM negeri, jawatankuasa ahli, jawatankuasa, tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillahillazi hadana lil iman wal islam wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassirni amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqni fahma. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, sekali lagi sama-sama kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita sama-sama laksanakan program mingguan yang diatur disusun oleh GDM Pusat dalam rangka untuk kita menambah ilmu, mengukuh, mengikat ikatan ukhuwah sama kita. Samping itu untuk kita melaksanakan kehidupan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa juga selawat dan salam buat junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga baginda, para sahabat dan mereka yang telah melaksanakan kerja-kerja mengajak manusia untuk beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, tuan-tuan, puan-puan, datuk datin yang dirahmati Allah sekalian. Jadi saya tidaklah pakar, cuma pada malam ini dengan kesempatan yang ada mungkin boleh berkongsi lah dengan apa yang saya belajar. Saya mengambil kajian syariah Islam. Kemudian kita belajar juga ulum hadis, ulum Quran ini. Mungkin di situ mungkin kita boleh berkongsi bersamalah. Mungkin di dalam ini ada yang lebih mengetahui. Jadi walau bagaimanapun Al-Quran ini semestinya mukmin, Muslim, mukmin, mukminah perlu tahu, perlu belajar dan sama-sama untuk kita melaksanakan dalam kehidupan kita. Tuan Bapa yang rahmati Allah sekalian, firman Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dalam objektif yang telah diletakkan oleh GDM ini dalam rangka untuk program tadabbur ini. Firman Allah dalam surah Sad ayat 29, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Shadaqallahul azim. Maksudnya kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang yang berakal sihat mendapat pelajaran. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, Dr. Mazdi Al-Hilali hafizahullah, Dr. Mazdi Al-Hilali dia menyatakan bahawa kepentingan mentadabbur ayat-ayat Al-Quran ini iaitu supaya kita tadabbur kita itu menjadi wasilah, bukan matlamat. Tadabbur kita ini bukan matlamat tetapi dia wasilah. Wasilah untuk apa? Untuk kita yang pertama memahami al-fahmu, yang kedua memberi kesan ta'asir dan mengamalkannya.
mengamalkannya. Summal amal. Jadi tadabbur Al-Quran ini antara wasilah untuk kita yang pertama memahami Al-Quran, kemudian memberi kesan pada jiwa kita, dan akhirnya kita beramal dalam kehidupan kita. Itu peranan Al-Quran dalam kehidupan kita. Jadi mudah-mudahan pada malam ini, sedikit masa yang kita luangkan ini, mudah-mudahan Allah memberi keberkatan dan dapat kita laksanakan dalam kehidupan kita. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, firman Allah Subhanahu wa taala yang dibaca sebentar tadi oleh Ustaz Anas, bermula daripada ayat 26 hingga ayat 28. Begitu juga saya merujuk pada beberapa kitab lah. Saya ni tidaklah pakar. Jadi apabila dengar kata Batin Nurhana tu kata dia minta JDN Terengganu untuk menguruskan. Jadi kita kena tengok, baca balik untuk sampaikan. Mudah-mudahan pada malam ini kita berkongsilah dengan masa yang ada ini. Jadi saya melihat kita tafsir Al-Munir almarhum Dr. Wabah Zuhaili, kemudian kita Ibn Katsir, kita boleh lihat kitab Ibn Katsir, dan kitab tafsir Al-Marawi dengan terjemahan dia lah. Kemudian kitab Fi Zilal Quran Syekh Qutb rahimahullah. Jadi sama-samalah kita tidak semuanya kita nak menghuraikan semua kitab itu, tapi kita boleh melihat sedikitlah beberapa kitab tersebut. Cuma ada beberapa seperti mana pengurusi sebut tadi, ayat surah Ar-Ra'd ini berkaitan tentang petir ataupun guruh kan. Ra'd ni petir ataupun guruh ini. Cuma sukanya saya nak baca Nabi SAW hadis sahih riwayat Bukhari, apabila kita mendengar guruh ataupun kilat. Jadi lepas ni apabila kita dengar guruh ataupun kilat, kita baca doa ni, iaitu Allahumma la taqtulna bighadabika, Allahumma la taqtulna bighadabika wa la tuhlikna bi'azabika wa afina qabla dhalik. Allahumma la taqtulna bighadabika, wahai Allah, ya Allah, jangan engkau bunuh kami dengan kemurkaan, kemarahan kamu. Wala tuhlikna bi'azabika, jangan kamu hancur musnahkan kami dengan azab engkau. Wa afina qabla zalik, dan berilah afiah kepada kami apa yang sebelum ini. Jadi itu doa-doa yang antara apabila kita dengarkan, apabila kadang-kadang kita dengar guruh kilat ini, kita terkejut kan, kita kata Masya Allah, Astaghfirullah, itu tak apa lagi, tak keluar kata-kata yang lain selain daripada tu kan. Jadi cuba kita perbanyakkan doa ini. Jadi kalau tuan-tuan melihat doa ni, boleh jumpa dulu dalam tafsir, biasanya dalam ayat ke-12-13 tu. Okay, kalau tuan-tuan dapat lihatlah. Baik, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi kita melihat sedikit kembali kepada ayat 26 dengan sedikit apa yang saya lihat rujuk ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan Allah yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir, dan menyempitkan bagi sesiapa yang dia kehendaki. Jadi di sana menceritakan tentang rezeki. Kemudian Allah nak bagi melapangkan rezeki, meluaskan rezeki ini, ataupun Allah menyempitkan rezeki ini, bahawa di sana pertama rezeki, dan di sana ada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Itu antara rukun iman kita lah. Kita kena beriman kepada qada, qadar
Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam tafsir Al-Marawi dia menyebut Allah Subhanahu wa taala melapangkan rezeki kepada siapa saja yang dia kehendaki antara sekalian hamba-Nya yang pandai mengumpul harta dan mempunyai banyak cara untuk memperolehnya, iaitu jalan yang tidak diketahui oleh orang lain, perkara yang tidak ada kaitan dengan keimanan dan kekufuran atau perbuatan yang baik dan maksiat. Jadi rezeki Allah Subhanahu wa taala ni Allah nak bagi kepada manusia, kepada makhluk dia, semua makhluk ini atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bukan atas sebab dia beriman pada Allah, bukan atas sebab dia kufur pada Allah. Cerita di sini tafsir Al-Murni pun menyebut, Ibn Katsir pun menyebut juga. Jadi kita nak kena faham rezeki yang Allah berikan ini kepada di dunia ini. Jadi dia tidak terikat dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak terikat dengan kekufuran pada Allah Subhanahu wa taala, ingkar maksiat yang telah dilakukan oleh makhluk ataupun manusia itu. Cuma walau bagaimanapun kita nak kena ada ayat-ayat lain yang menyebut tentang rezeki, tentang usaha Allah bagi rezeki ini mengikut usaha yang dia laksanakan dan sebagainya. Itu ada huraian lain. Cuma di sini tuan-tuan bapa yang dirahmati Allah sekalian, rezeki di dunia ini memang Allah bagi. Sebab apa? Dunia ini sementara saja. Sementara saja dan tidak ada nilai. Yang disebut kalaulah dunia ini ada nilai sebesar sayap lalat, saya Allah tak bagi kepada orang yang kufur pada Allah Subhanahu wa taala ini. Pada orang yang beriman. Orang yang tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh kerana panggilan dunia itu kuat, maka Allah mengingatkan kita yang dialah mengembangkan rezeki kepada siapa yang dikehendakinya. Ada yang Allah bagi banyak dan ada yang Allah bagi kurang. Allah akan bagi mengikut apa yang seseorang itu layak dapat. Ada orang mudah saja dapat kesenangan di dunia dan ada yang susah. Jadi sebab tu apabila saya lihat baca ayat ni, kita lihat dua benda yang perlu kita nak kena ada lah, iaitu iman dan takwa. Kita kata iman dan takwa ini asas dalam kehidupan kita. Apabila kata iman ini, dia tidak bergantung. Dia kata Allah bagi rezeki ini sebab usaha dia. Sebab dia solat banyak. Dia anggap begitu contohnya. Ataupun dia berpuasa. Bukan kita nak menafikan bahawa kalau manusia ini solat tetapi Allah tidak bagi rezeki. Ataupun kita menafikan sungguhnya Allah bagi rezeki ini kerana dia melaksanakan taatan kepada Allah SWT. Memang benar. Tetapi keyakinan kita kepada Allah bukan itu. Maksudnya kita meyakin bahawa Allah yang bagi rezeki. Allah yang bagi rezeki. Jadi Allah bagi rezeki dunia ni tak kira siapa. Tak kira siapa. Kalau Allah tentukan kita dapat banyak, maka kita akan dapat banyak. Kalau memang Allah tentukan kita dapat sikit, kita usaha macam mana pun tidak akan dapat lebih lagi. Maka jangan kita usaha terlajak untuk mengejar dunia sampai mengabaikan akhirat. Itu peringatan pada kita lah. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan belajar bahasa Arab, itu antaralah kalau kita nak melihat tafsir ni, dia ada panggil ilmu alat lah. Ilmu alat ini antaranya dia kena tahu bahasa Arab lah. Dan alhamdulillah kita mungkin ada kelas-kelas bahasa Arab tuan-tuan yang ikuti bahasa Arab ini. Cuma saya nak disebut di sini, dalam ayat ini dia menyatakan Allah yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Sana Allah menggunakan fi'il mudhari'. Kalau fi'il mudhari' ini yang sedang berlaku dan akan berlaku. Maksudnya senantiasa berlaku. Jadi Allah melapangkan rezeki ini senantiasa Allah bagi. Allah lapang, Allah luaskan. Begitu juga wa yaqdir. Allah menyempitkan. Menyekatkan, Allah sentiasa menyempitkan. Cuma jangan kita anggap Allah lapangkan, Allah sempitkan ini
dengan sebab orang tu beriman ataupun orang tu kufur buat maksiat. Kadang-kadang orang tu tak solat pun kita tengok Allah bagi kekayaan pada dia. Kadang-kadang dia ni pergi sentiasa masjid, berjamaah sentiasa, cakap molek, buat baik, tetapi hidup dia banyak susah. Tapi di sana kita nak tahu, itulah ujian. Itulah ujian. Yang manusia kerja dengan bersungguh-sungguh itu, mereka bukannya yang mengawal pemberian kekayaan itu. Kerana Allah yang mengawal. Jadi manusia ini ialah boleh berusaha. Tetapi yang nak bagi ni Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian wafarihu bil hayatid dunya. Mereka bergembira dengan kehidupan dunia. Tapi kebanyakan manusia yang ingkar, mereka bergembira dengan dunia. Mereka terlajak dalam kesukaan mereka terhadap dunia. Mereka lupa yang kehidupan dunia ini adalah sekejap sahaja. Tetapi benda yang sekejap inilah yang mereka kejar-kejar dan suka sangat untuk dimiliki. Kenapa Allah bagi rezeki ni? Allah bagi rezeki ni kadang-kadang kalau kita tidak tahu, sebab dunia je. Allah bagi rezeki ni dunia dan kita kena tahu. Dalam ayat ni kita kena tengok Allah sebut tadi. Allah akan sebut nanti. Bukanlah salah kalau kita nak gunakan dunia, tapi janganlah bangga sangat dengan kehidupan dunia sahaja sampai kita lupa akhirat. Itu. Jadi orang kafir ni, orang musyrikin Mekah di situ pada ketika itu dia bangga dengan kekayaan yang dia ada kan. Orang kafir, orang munafik dan orang yang ingkar ini amat suka dan gembira dengan nikmat mereka dapat dunia. Seolah-olah mereka rasa mereka ini dimuliakan. Dan sombong lagi. Tapi Allah sebut dalam surah Al-Mu'minun ayat 55 dan 56, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin nusari'u lahum fil khairat bal la yashkurun. Apakah mereka mengira bahawa harta dan anak-anak yang kami berikan kepada mereka itu bererti bahawa kami bersegera memberikan kebaikan kepada mereka? Tidak. Sebenarnya mereka tidak sedar. Bukan. Jadi jangan kita rasa bahawa apa yang Allah berikan itu seolah-olah Allah beri kebaikan pada dia. Kan? Jadi sebenarnya mereka lalai dan tidak sedar. Kemudian ayat Allah Subhanahu wa taala, wa mal hayatud dunya fil akhirah illa mata'. Padahal kehidupan dunia itu dibanding dengan kehidupan akhirat hanyalah kesenangan yang sedikit. Jadi kita sebut sini, mereka berbangga dan bergembira sangat dengan kehidupan dunia ini, sedangkan ia tidak ada apa-apa pun. Sebab tu Allah bagi. Dunia ni Allah bagi. Bagi. Sebab apa? Dunia ni tidak ada nilai. Cuba kita cuba kita andaikanlah tak. Kalau kita orang yang tidak beriman, orang yang bermusuh ataupun kita benci dengan seseorang, kita akan bagi hadiah ni ataupun ialah kadang-kadang ada sifat manusia ini, dia akan bagi benda yang tak molek, betul tak? Dia akan bagi benda yang kita katakan ialah musuh kita, takkan biasanya kita akan bagi benda yang berharga, benda yang baik, bagus ini kepada orang yang kita cintai. Kalau orang benci ni, dia akan bagi benda yang tak bagus. Jadi begitulah kita rasakan bahawa dunia yang diberikan ini dunia sementara yang kita rasakan tidak berharga, tidak ada nilai bagi kita. Kemudian illa mata'. Jadi mengingatkan kepada kita tentang dunia dan tentang akhirat. Jadi mata' ini barang ataupun benda yang tidak kekal lama. Ada yang ditafsirkan tentang keseronokan. Dunia ini seronok sementara je. Ya, sementara je. Kalau kita contohnya apa sajalah. Contohnya kita bermain ke, kita menonton TV ke, ataupun kita makan makanan yang lazat itu, seronok sekejap jadi tidak berpanjangan. Dia tidak berpanjangan kecuali di dalam syurga lah. Kecuali di dalam syurga kan. Jadi sebab tu dalam syurga dia tidak ada kenyang, dia tak ada, sebab tu dia kenikmatan. Makin
merasa makin nikmat, makin nikmat. Dia tidak ada kenyang, tidak ada ni. Tapi dunia tidak. Dunia makan satu pinggan kenyang dah, habis dah kan. Jadi itu tentang dunia ni. Supaya kita merasa bahawa dunia ini tidak kekal dan lama, dan apa yang kita nak cari iaitu akhirat. Memang dunia ini nampak menarik dan menyenangkan, tapi kesenangan yang diberikannya adalah sangat sedikit. Jadi begitu juga. Kemudian dalam surah An-Nisa, di dalam tafsir Ibn Katsir ini dia menghubungkan ayat Al-Quran yang lain. Jadi dia kata kul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairul liman ittaqa wa la tuzlamuna fatila. Surah An-Nisa ayat 77. Kesenangan dunia ini hanya sementara dan akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa, dan kalian tidak akan dianiayai sedikit pun. Jadi nak kena rasa begitulah apa yang Allah sebut ini, dunia ini kenikmatan yang sementara yang lebih kekal abadi, iaitu akhirat. Itu yang perlu kita lihat. Jadi begitu juga kalau kita tengok hadis Nabi SAW menyebut tentang apabila nikmat ataupun dunia ini, tengok dunia ini jari telunjuk celup dalam lautan, angkat balik dan titisan itulah dunia. Sikit sangat berbanding dengan lautan itu. Begitu juga ketika mana Nabi SAW berehat-rehat di atas tikar kan yang dibuat daripada pelepah tamar itu. Kemudian sahabat dia jumpa, rumah semut tengok. Kemudian apabila Rasulullah bangun, nampak kesan-kesan yang Rasulullah tidur kan. Ketika tu nampak kesan-kesan belakang dia. Kemudian sahabat kata, ya Rasulullah, boleh tak kita nak tukarkan, tukar kepada tilam yang empuk kan. Kita tidur di atas tilam yang empuk, rasa nyenyak. Kemudian Rasulullah kata, mali walid dunya, apa bagiku dengan dunia ni? Ma ana fid dunya illa karakib istazalla tahta syajarah sumaraha wa tarakaha. Aku di dunia ini tidak lain hanya seperti pengembara. Pengembara. Jadi apabila letih, penat, rehat sekejap di bawah pohon pokok, kemudian sambung lagi perjalanan. Setelah hilang penat, yang menyambung lagi perjalanan. Jadi begitulah dunia ini, sekejap untuk rehatan, cari bekalan untuk kita terus hidup yang panjang lagi. Hidup yang panjang lagi. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebut, wa yaqulu alladhina kafaru laula unzila alaihi ayatun min rabbih qul innallaha yudilla man yasha wa yahdi ilaihi man anab. Orang-orang kafir berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad tanda mukjizat dari Tuhannya? Katakanlah, sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan menunjuki orang yang bertaubat kepadanya. Jadi dalam ayat ini kita melihat bahawa orang Mekah nak minta bukti, dalil, ayat. Kan? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia sebut di situ ayah kan. Alaihi ayah. Sebenarnya nanti Allah balas balik. Allah balas balik dengan di situ qul innallaha yudilla man yasha wa yahdi ilaihi man anab, ya. Jadi orang kafir ini minta turun tanda bukti supaya dia beriman kepada Allah, dia akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya mereka ini, orang kafir ini, dia
dia sebenarnya dia tidak mahu pun. Dia keras kepala, bahkan sombong. Dia di sini Kasih menyebut mereka yang Nabi Muhammad SAW berhujah, kenapa tidak ada mukjizat yang dikeluarkan oleh Nabi Muhammad? Sebenarnya sudah ada mukjizat yang ditunjukkan oleh baginda. Tapi mereka tanya kenapa tidak diturunkan lagi. Mereka minta macam-macam perkara yang mengarut. Semuanya ikut kehendak mereka. Sudah diberi apa yang mereka minta mukjizat lain ini adalah kerana mereka main-main sahaja. Bukannya jadikan mukjizat itu sebagai punca untuk beriman. Ni. Dalam satu hadis menyebut bahawa ketika kaumnya meminta baginda mengubah bukit Safa menjadi emas. Satu ketika kaum Quraisy ni minta Rasulullah supaya jadikan bukit Safa ni menjadi emas dan mengalirkan buat mereka mata air yang berlimpah. Ada mata air mengalir serta menggeserkan bukit-bukit yang ada di sekitar Mekah lalu menggantikan kedudukannya menjadi kebun-kebun dan lapangan-lapangan rumput yang hijau. Allah kata, jika kamu suka, hai Muhammad, aku akan memberi mereka apa yang mereka minta itu. Tetapi jika mereka tetap kafir sesudahnya, aku akan mengazab mereka. Kalau dia minta ini betul, Allah akan bagi. Allah beritahu kepada Muhammad. Tapi kalau dia ingkar, Allah kata dia akan bagi azab yang belum pernah aku timpakan kepada seorang pun dari penduduk dunia ini. Dan jika kamu suka, aku bukakan ke atas mereka pintu taubat dan rahmat. Allah tanya gitu kan. Kalau kamu suka, dia Allah buka kepada mereka ini pintu taubat dan rahmat. Jadi Rasulullah pun pilih bal taftahu lahum babat taubah war rahmah. Maka bukakanlah olehmu pintu taubat dan rahmat. Rasulullah pilih itulah maksudnya supaya mereka ini bertaubat dan Allah bagi rahmat. Jadi itu apa yang dihujahkan oleh mereka lah. Jadi kerana apa? Kerana Allah sebut di situ mereka minta mukjizat mukjizat lah ataupun ayat bukti ini kan, mukjizat ayat. Kalau tengok Syekh Qutb dia menyatakan di dalam tafsir dia ini bahawa Al-Quran itu sudah cukup mukjizat. Kalau bagi kita hari ini Al-Quran ini sudah cukup bukti pada kita. Apa saja yang ada. Jadi kita telah dengar banyak kajian-kajian penemuan-penemuan yang telah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah ini dia buat kajian-kajian penemuan-penemuan itu. Kan? Kita tengok tentang air Zam-Zam, kita tengok orang Jepun buat, kemudian tentang lalat, tentang kejadian manusia, sehingga mereka ini beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu saya katakan tadi asas kita ini iman dan takwa ini bukan kita katakan nak kena tengok bukti dulu baru nak beriman. Tak. Kita tengok bagaimana sahabat radhiyallahu anhum ajmain, mereka tidak ragu-ragu. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, ajak aja Rasulullah, ajak aja tanpa iman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian baru dia dapat demi sikit. Yang penting terima dulu. Tak tunggu nak bukti. Tak. Kalau kita tengok orang kaum musyrikin ni minta supaya macam kaum Nabi Saleh, Nabi Musa alaihi salam minta mukjizat bukti tanda baru nak beriman. Jadi kita tidak begitu. Dan Al-Quran cukup sebagai mukjizat kita. Kerana dia menghidupkan mata hati. Jadi Allah membutakan mereka. Jadi dia nyatakan Al-Quran mengisahkan perkara ini kemudian diiringi dengan sebuah ulasan yang menerangkan punca-punca hidayah dan punca-punca kesesatan. Kemudian apabila kita baca ayat ni, Allah akan bagi hidayah. Tak nanti mukjizat, tak nanti bukti. Allah akan bagi hidayah. Sampai menayangkan gambaran hati yang tenang dan mengingati Allah. Nanti kita akan tengok. Iaitu hati yang tidak bisa, tidak mukjizat untuk beriman setelah mukjizat Al-Quran yang datangnya. Jadi selepas mukjizat Al-Quran punya pengaruh dan kesemaan dalam. Kita nak kena rasa begitulah. Dalam kehidupan kita,
Al-Quran memberi kesan dan pengaruh yang mendalam dalam jiwa manusia. Kita kepada anak-anak kita, tak kita rasa kalau kita berkeluarga, anak kita, pelajar-pelajar kita, tak, isteri kita, suami kita, cuba dengan Al-Quran ini. Jadi kemudian Al-Quran mengakhiri cerita orang masing Al-Quran ini mempunyai pengaruh dan kesan yang amat mendalam. Ia boleh menggoncangkan gunung ganang, membelah bumi dan membuat kandungannya mempunyai kuasa, kekuatan, daya pendorong dan tenaga yang dinamis. Itu. Kemudian Dr. Mazdi Al-Hilali juga menyebut bahawa mukjizat yang paling besar iaitu mukjizat Al-Quran. Mukjizat Al-Quran. Kenapa Al-Quran ini adalah satu mukjizat yang besar? Kerana Al-Quran mampu melakukan perubahan. Al-Quran mampu melakukan perubahan. Apa bukti dia? Kita lihat para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mengubah dan sehingga mereka menjadi khairu ummah. Mereka menjadi khairu ummah. Jadi itu bukti ataupun dalil ayat. Banyaklah. Sini sebut ayat satu je. Ayat. Banyak tanda-tanda dalam Al-Quran ini yang dia boleh jadi buktikan. Itu kita katakan pada orang kafir lah. Bagi kita orang beriman, sudah cukup pada Al-Quran dan sudah cukup untuk kita yakin beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah balas balik dengan apa yang dia minta itu, qul innallaha yudilla man yasha. Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki. Jadi Allah beritahu tak perlu tanya tentang mukjizat. Allah pilih siapa yang patut dapat hidayah. Maksudnya bukan dengan sebab bukti ataupun tanda tu beriman. Jadi hidayah ini milik Allah. Allah yang akan bagi hidayah kepada siapa yang dia kehendaki dan Allah menyesatkan kepada siapa yang dia kehendaki. Kalau seseorang itu sudah dapat hidayah dari awal, dia tidak perlukan mukjizat untuk jadikan dia beriman. Kerana bukan mukjizat itu yang menyebabkan dia akan beriman. Itu asas dah. Setelah dia beriman, sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, ada di antara mereka ini beriman apabila menyahut seruan yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa meminta bukti ataupun dalil apa-apa. Lepas tu barulah iman dia ditingkat. Jadi sebab tu milik Allah hidayah dan kesesatan ini. Kalau diberi beratus mukjizat pun, tapi kalau Allah tidak beri hidayah untuk masuk ke dalam hatinya, tidak akan beriman juga. Di dalam ayat lain disebutkan firman Allah Subhanahu wa taala surah Yunus ayat 101. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ma tughnil ayat wan nuzur an qaumin la yu'minun. Tidaklah bermanfaat anda kekuasaan Allah dan rasul-rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman. Tetapi kita jangan salah faham pula. Allah sesatkan orang yang pasti sesat itu adalah kerana mereka tidak mengambil berbagai-bagai peluang yang Allah telah berikan kepada mereka. Oleh kerana mereka banyak menentang, maka baru utusan untuk tutup hati mereka dari terima kebenaran. Setelah sekian lama mereka menentang, kan? Ini kita telah sentuh tentang khatmul qalbi dalam pembincangan. Dia sebut dalam Allah kunci hati. Orang tidak boleh menerima ataupun kesesatan, tidak menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kemudian kita sambung lagi wa yahdi ilaihi man anab, dan menunjuki orang yang cenderung kepadanya. Jadi Allah sebut lagi kan, memang hidayah ini milik Allah. Allah nak bagi kepada siapa yang dikehendaki dan menyesatkan siapa yang dikehendaki. Cuma Allah sebut itu wa yahdi ilaihi, dan menunjuki orang yang cenderung kepadanya, hanya senya kepada Allah, bukan kepada benda lain. Tak. Kalau orang tu cari nak beriman ni, nak kena cari mukjizat, nak tunjuk bukti dulu. Tak. Nak kena buat baik dulu ke, nak kena bagi penghargaan dulu ke. Tak. Cuma Allah akan bagi hidayah orang yang cari Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kena rasa gitu kan. Jadi banyak kita dengar saudara-saudara
saudara baru kita seolah-olah dia mencari kan, ada yang pengalaman mereka ini cerita dia cari. Seolah-olah macam tak tenang dia hidup dia. Tak cari sesuatu, tak dapat dan akhirnya dia memperolehi. Jadi itu yang Allah berikan. Dan dia berkeinginan untuk mencari. Dan Allah bagi hidayah. Alhamdulillah. Jadi kita alhamdulillah lah daripada kecil cuma kita nak istiqamah di atas hidayah ini. Sebab tu di dalam solat kita senantiasa kita minta ihdinas siratal mustaqim tu kan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim itu. Sebab kita takut hidayah yang ada ini takut-takut Allah cabut. Tak. Allah cabut balik. Itu yang kita rasa kita minta mohon sentiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian min anab. Kemudian orang yang kembali kepada Allah, sebut kembali kepada Allah ini kalau kita lihat dalam mu'jam ataupun qamus, anab ini dia kembali kepada sesuatu itu berkali-kali. Jadi mungkin kita ni sentiasa balik kepada Allah kan, kita bertaubat kepada Allah ini apabila kita lalai, kita buat maksiat, kemudian kita kembali kepada Allah balik kan, menanap. Jadi orang kembali. Sebaliknya kalau orang degil berikan banyak mukjizat pun tapi mereka tak nampak tanda-tanda itu kerana mereka pun tidak ada keinginan untuk melihat dan mencari kebenaran. Yang boleh terima dan dapat hidayah adalah mereka yang ada sifat inabah tadi, anak tadilah. Sifat inabah ini adalah keinginan untuk tahu kebenaran. Kerana bila dalam hati ada keinginan kepada kebenaran, mereka tidak degil dan boleh beriman dengan mudah. Jadi para sahabat ini mereka mereka beriman, kemudian mereka cari dapat. Tapi orang yang ingkar kufur ini sebenarnya mereka tak mahu. Kalau kita tengok bagaimana Bani Israel kan, Bani Israel apabila diperintahkan oleh Nabi Musa alaihissalam tu suruh sembelih lembu. Sebenarnya dia tidak mahu buat apa yang diperintahkan. Apa sebab nak tahu orang masa apa bunuh tiba-tiba kena sembelih lembu pula kan. Jadi dia banyak tanya mana apa lah kali memang payah untuk dilaksanakan dan akhirnya tapi dengan izin Allah berjaya juga kan. Tapi sebenarnya mereka tak mahu untuk buat, tapi yang ingin untuk dapatkan hidayah ini tak berusaha, ya Allah demi sedikit Allah bagi. Kemudian siapakah man anab ini? Ayat seterusnya ayat 28, allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Iaitu orang yang beriman. Anab ini iaitu orang yang beriman. Itu asas dia, orang yang beriman. Beriman ini dengan sebenar-benar iman lah. Tidak ada syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingati Allah. Hati ini tak tenteram hanya dengan ingat kepada Allah. Hati ini tak tenteram kalau dia tidak ingat kepada Allah. Tak. Bukan dengan sebab dia keluarga banyak, tak, harta banyak, anak pinak, kawan dengan pangkat tinggi, tak, banyak pengaruh. Tidak. Hati hanya tenang hanya dengan zikrullah. Apa zikrullah? Ta'atillah. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jiwa tenang ini dengan mengingati Allah. Jadi Allah di sini iaitu allazina amanu, man anab ini orang yang kembali kepada Allah untuk dapat hidayah Allah ini iaitu orang yang beriman. Kemudian orang yang hatinya tenang dengan zikrullah. Zikrullah ini dengan mentaati Allah lah. Para yang mentaati Allah contohnya baca Al-Quran, buat baik, solat, berpuasa dan sebagainya lah. Jadi kita ingat kepada Allah dalam kita kenal Allah dalam kefahaman tauhid. Kita kenal Allah dalam faham tauhid dan cara untuk mengetahui perkara ini dengan paling sempurna adalah mempelajari dan memahami tafsir Al-Quran lah. Gitulah kita kena kembali pada Al-Quran dan kita rujuk Al-Quran seperti mana pada malam ini kita tahu dan kita nak laksanakan, nak tambah hidayah, kuatkan hidayah, tambahkan iman kita ada seperti mana dalam objektif yang kita sebut itulah. Jadi sebelum ini kita melihat kalimah wafarihu kan.
wafarihu tadi disebut fi'il mudhari', wafarihu ni fi'il madi. Ya. Jadi fi'il madi ni, wafarihu ni benda yang tidak lama lah, yang telah lepaskan. Maksudnya tak lama dunia ini. Mereka gembira pun tidak lama. Tetapi Allah sebut di sini, kita tengok ayat 26 tadi, dia sebut wafarihu, kan gembira. Seolah-olah macam orang gembira ni tenanglah hati dia. Tapi Allah guna fi'il madi. Fi'il madi di sini benda yang tak lama, tak kekal, yang telah lepas pun. Tak. Maksudnya suka sekejap je dunia je. Tapi Allah menggunakan di sini tatma'innu qulubuhum. Allah bagi tentram, senantiasa tentram. Kalau jika dia dengan zikir kepada Allah, zikrullah ini iaitu melaksanakan ketaatan kepada Allah, hati dia ni senantiasa tenang. Dulu, kini dan selama-lamanya. Jika dia beriman dan dia tentram hati dengan zikrullah itu, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan dia akan memperoleh hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kuatkan lagi ala bizikrillah bitatma'innul qulub. Jadi ingatlah dengan mengingati Allah, hati menjadi tentram. Allah kuatkan lagi. Tak. Ingatlah dengan mengingati Allah ini, memang dengan mengingati Allah, hati akan menjadi tentram. Dalam perkara ini ada penyelesaian kepada masalah psikologi. Kita manusia selalu saja ada masalah dan kadang-kadang manusia menggunakan cara yang tidak baik untuk menghilangkan masalah psikologi mereka. Ada yang minum arak, ada yang pukul orang, ada yang berbuat zalim kepada orang, macam-macam lagi perkara. Kan katok, tak, kalau dia pelajar tu tak perang ke, rasa masalah ke, tak, habis katok pintu-pintu, tak, tendang pagar dan sebagainya. Jadi bukan itu. Tapi dalam ayat ini kita ajar dengan satu solusi yang hebat dengan mengingati Allah. Tak. Oleh itu, kalau ada masalah emosi, kita kena ingat kepada Allah, iaitu melalui cara-cara pemahaman yang diajar melalui kitab Allah. Ini penting untuk dijelaskan kerana orang buat syirik pun ada zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kita nak kena jelas, tak, zikrullah ini mengikut panduan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang ada juga orang zikir baca-baca, tapi salah, tak betul, tak, bukan daripada Al-Quran dan bukan daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tidak mahu, kena berhati-hatilah, kena belajarlah. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi itulah jiwa menjadi tenang ini, rukun dia kita mesti beriman. Tu'minu biliqa'i, iaitu beriman untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yakin, wa taqda biqada'ik, dan redha dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana yang disebut tadilah. Tak, sebenarnya Allah yang memberi rezeki, tak, Allah qadar ini kita nak kena balik bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, redhalah. Kemudian wa taqna'u bi'ata'ika, kemudian kita redhalah, berpuas hati dengan pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sedikitlah dengan masa yang sedikit lagi tu, panjang dah bincang. Jadi saya rasa sekadar itu sajalah perkongsian kita pada malam ini. Saya minta maaf lah jika sekiranya ada terkasar bahasa ataupun panjang bicara, mungkin sebab ada nak perbincangan yang lain lagi. Jadi saya serahkan baliklah kepada pengurusi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Boleh tanya sikit? Ya. Boleh tanya? Jadi Ustaz ulang balik doa sila. tadi bila petir tadi. Bila berlaku petir tadi, doa dia. Ya. Allahumma la taqtulna. Allahumma la taqtulna bighadabika. Wala bighadabika. Wala tuhlikna bi'azabika. Wala tuhlikna bi'azabika. Ha bulat.
Oh, tak. Ya, Tu. taha ha bulat. Nak tulikna. Tuhlikna. Jangan musnahkan kami, hancurkan kami dengan azab. Bi'azabika. Wa'afina qabla dhalik. Bagilah afiah dah dengan apa yang sebelum ini. Maksudnya kita tidak mahu wa'afina qabla dhalik. Qabla dhalik. Wa'afina qabla dhalik. Dan berilah afiah pada kami. Jadi kita tidak mahu kemusnahan, kehancuran, bunuh dengan kemurkaan, dan afiah daripada Allah Subhanahu wa taala. Syukran. Afwan. InsyaAllah. Okey, insyaAllah terima kasih diucapkan kepada Ustaz Raja'i atas perkongsian yang dapat sama-sama, pengajaran ayat yang dapat sama-sama kita ambil daripada bagi saya 3 ayat yang cukup ringkas tapi masya-Allah sungguh panjang penerangan daripada Ustaz tadi dan sungguh banyak pengajaran yang dapat sama-sama kita ambil. Bahkan Ustaz sama-sama kongsikan dengan kita satu doa yang kita dapat baca sewaktu kedengaran petir. Saya ulang lagi, Ustaz mungkin boleh betulkan kalau salah nanti. Allahumma la taqulna bi ghadabika wa la tuhlikna bi azabika wa afina qabla dhalik. Betul tak Ustaz? Wala taqtulna, wala taqtulna. Jangan engkau bunuhkan kami. Wala taqtulna. Wala taqtulna. Wala taqtulna bi Kau taklah bunuh. Jangan engkau bunuhkan kami dengan kemurkaan kamu. Jangan kamu musnahkan kami dengan azab kamu, dan berilah afiah kepada kami, baikan kepada kami. Masya-Allah, insya-Allah, alhamdulillah. Sungguh cantik itu doa. Insya-Allah kita boleh sama-sama amalkan dalam kehidupan seharian kita. Dan saya lihat tadi antara 3 ayat Ustaz banyak menyebut tentang mengenai kewujudan rezeki itu datang bukan semata-mata kerana usaha kita, tapi semata-mata kerana rahmat dan kasih sayang Allah. Okey, semata-mata datang kerana kasih sayang rahmat Allah juga. Dan Ustaz ada menyebut juga mengenai bagaimana Al-Quran itu sendiri banyak memberi manfaat kepada kita. Bahkan kehidupan kita kat dunia ni bukan merupakan satu matlamat. Okey, hidup kita kat dunia ni bukan satu matlamat, di mana hidup kita ni masih lagi dalam sebuah perjalanan. Okey, matlamat kita adalah di akhirat sana nanti kan. Seperti satu kata-kata dunia mazari'u al-akhirah. Dunia itu adalah ladang akhirat. Okey. Jadi insya-Allah alhamdulillah kita dapat sama-sama ambil pengajaran daripada penyampaian Ustaz Raja'i sebentar tadi insya-Allah, dan semoga segala ilmu yang dapat kita sama-sama timba pada malam ini kita dapat amalkan, dapat laksanakan dalam kehidupan seharian kita nanti insya-Allah. Amin. Jadi sebelum saya tutup, kalau ada sebarang pengumuman insya-Allah dari pihak penganjur, saya Ustaz boleh mungkin kita boleh buka pada soalan untuk penjelasan ke Ustaz? Boleh Boleh. Okey, insya-Allah. Kadang mana yang mampu. Okey, insya-Allah. Jadi saya buka kepada hadirin hadirat, jika ada soalan yang ingin bertanya, boleh menulisnya di ruangan chat ataupun boleh terus bertanya langsung kepada Ustaz Raja'i. Dipersilakan insya-Allah. Saya mulakan Ustaz. Saya mulakan insya-Allah. Ya, silakan. Alhamdulillah, penyampaian baik oleh Ustaz Raja'i. Tadi Ustaz dah sebut kurniaan rezeki Allah, rezeki Allah kepada manusia ni tidak bergantung pada seorang itu beriman ataupun tidak beriman. Tapi di sana ada ayat dalam surah Ibrahim, wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah Taala kata, ingatlah sungguhnya jika kamu bersyukur ataupun beriman, boleh masukkan beriman, Allah akan tambah lagi nikmat. Dan jika kamu
kufur, sungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Jadi macam mana tu Ustaz? Di situ disebut apa nikmat, Allah akan tambah nikmat. Nikmat tu apa dia? Adakah apa nikmat, apa rezeki apa harta ke apa ke? Sila terus Ustaz Raja'i insya-Allah. Tak rajin. Terima kasih. Terima kasih kepada Tuan Haji Rahman. Jadi bila kita nak kena, bagi saya nak kena rujuk balik tengok berkaitan tentang ayat Allah Subhanahu Wa Taala tentang apa yang dikatakan wa izta'azzana rabbukum wa izta'azzana la in syakartum la azidannakum wa in kafartum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah azim. Jadi sana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut tentang bersyukur di atas apa yang Allah berikan itu. Jadi tidak semestinya rezeki ini antara nikmat lah. Rezeki ini antara nikmat lagi kenikmatan yang ada, ya, rezeki lah. Jadi Allah akan tambah, tapi Allah beritahu satu, Allah akan tambah di situ bukan kepada nikmat itu, tapi dengan sebab syukur, itu. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan tambah. Jadi tambah, Allah akan tambah di situ pelbagai lah. Kita tidak rezeki, antaranya rezeki, antaranya kenikmatan. Jadi sebab itu saya sebut di sana rezeki yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan ini, dia banyak penjelasan, tetapi keyakinan kita terhadap rezeki ini bahawa Allah yang memberi rezeki kepada kita, maksudnya bukan sebab kita katakan usaha. Ada yang katakan Allah bagi pandukan kepada usaha kadar kesungguhan dia. Tidak. Tapi kadang-kadang orang kerja siang malam tapi tetap juga sikit. Antara lain sebab saya sebut tadi asas dia iman dan takwa. Allah sebut wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, kan. Apa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan beri ruang. Wa yarzuq min haitsu la yahtasib, kan. Allah bagi rezeki yang tidak semena-mena, tak tahu tu, dengan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita boleh lihat dalam surah lain lah, dalam surah Ali Imran, ayat 37 ni berkaitan tentang Ibu Maryam, berkaitan tentang Ibu Maryam. Ketika mana Ali Imran ayat 37 itu ketika mana Zakaria bukan, maksudnya Zakaria masuk, kan, kepada Ibu Maryam itu. Jadi dia melihat di dalam mihrab itu sentiasa ada makanan. Sedangkan Ibu Maryam ini dia tidak buat apa-apa. Maknanya macam mana Allah bagi rezeki kepada dia tu tanpa buat begitulah. Tapi sebenarnya Ibu Maryam ini dia buat, asas dia takwa. Dia melaksanakan ibadah kepada Allah itu dengan asas takwa itu, Allah bagi turunkan rezeki. Senantiasa sebut. Sebab dalam ayat lain, kalau dalam surah Maryam ayat 25, ketika mana Maryam nak melahirkan Isa alaihissalam tu, kan. Jadi Allah suruh goncangkan pohon kurma itu. Dalam syarat nak mengandung, tiba-tiba Allah suruh kena goncang juga. Sedangkan kurma itu kalau goncang, kita lelaki goncang pun tak gugur buah kurma. Ini kan pula perempuan yang mengandung. Jadi usaha, menunjukkan usaha. Jadi di sana kita melihat bahawa betul, sebab itu kita melihat ayat Al-Quran ini dia menerangkan kepada ayat yang lain. Jadi
memang rezeki ni Allah bagi pada siapa yang dikehendaki dan siapa yang tidak dikehendaki. Tapi di sana ada juga pandukan usaha, perlukan pada usaha. Tapi kok mana-mana pun kita nak kena balik iman kita kepada Allah dan asas takwa itu kepada Allah. Jadi saya rasa itulah panjang orang maksudnya tahkan rezeki ini atas syukur dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nikmat. Jadi rezeki ini antara nikmat lah. Ada rezeki Allah bagi tak jadi nikmat pada kita. Tak. Contohnya kita nak lain tapi Allah bagi rezeki. Tak. Banyaklah dalam kehidupan kita kan Allah bagi, tapi kita rasa tak nikmat dalam kehidupan kita rezeki yang Allah bagi itu. Kan? Wallahu a'lam itu sedikit. Ya. Masih. InsyaAllah jazakallah pada Ustaz Rajai. Semoga menjawab ya Haji Rahman insyaAllah soalan tu. Okay, insyaAllah saya buka lagi kalau ada mana-mana yang berhajat untuk bersesi. Mungkin satu lagi soalan sebelum kita tutup pada malam ni. Jam sekarang pun dah 10.20. Kalau ada sila. Sama ada boleh tulis di ruangan chat ataupun boleh terus bertanya langsung kepada Ustaz Rajai insyaAllah. Silakan. Okay, Ustaz. Kalau tak ada saya nak satu lagi ya. Satu lagi soalan dalam boleh Ustaz? Boleh sila insyaAllah. Kalau dalam sekarang ni dalam keadaan PKP ni, COVID semua ni ya, orang banyak stres Ustaz sebabkan itulah dengan kekurangan pendapatan, makanan dan sebagainya lah. Jadi ini boleh menimbulkan tidak tenteram dan sebagainya. Jadi boleh kita bagi tahu pada mereka ni berzikirlah, zikrullah lah untuk tenteramkan hati mereka. Mungkin antaranya dengan zikir yang biasa tu, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Macam mana Ustaz? Rajai. Alhamdulillah, itu sedikit apa yang berlaku pada hari inilah. Rata-rata semua masyarakat manusia lah menghadapi keadaan itulah. Jadi sebenarnya kita nak kena sebelum berzikir ni ialah berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu dia akan menerangkan, menenangkan hati. Tapi dia perlu ada syarat lah, kita katakan syarat ini ilmu lah. Nak kena ada ilmu dan nak kena ada keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Kadang-kadang ialah kita bagi tahu pada dia, kemudian dia buat, lepas tu dia tak jadi, lepas tu dia rasa berputus asa, kemudian dia tinggalkan. Tak. Jadi bagus ayat yang kita sebut, zikir, boleh macam tu hadis subhanallah walhamdulillah. Apa yang ada di dalam Al-Quran dan apa yang ada dalam sunnah Rasulullah boleh kita amalkan. Tak. Di sana mungkin ada sebut masa, waktu, bila. Tapi bagi saya kita senantiasa berzikir, kan Allah sebut tatma'innul qulub ini. Jadi senantiasa. Jadi cuma saya melihat kepada sana ilmu, keyakinan dah, kefahaman dia. Sebelum zikir itu dia perlu pada ilmu, dia perlu faham dan dia yakin. Jadi benda ni sebab tu bagi kita nak kena terangkan dulu. Dia tahu tujuan hidup dia. Dia kena balik pada Allah tadilah. Apa ni yang ayat yang sebut tadi wa yahdi ilaihi itu kan. Wa yahdi ilaihi itu antaranya nak kena balik kepada Allah lah. Balik kepada Allah. Bukan dia cari orang. Dia cari tertentu, dia kata macam mana ni perniagaan dia usia ni, cuba bagi sikit. Tak. Dia akan jumpa orang. Bagi kita yang tahu, kita kena
kembalikan dia kepada Allah dulu. Tak, kembali kepada Allah, taubat dulu, tak, belajar ilmu dan sebagainya. Kemudian barulah kita dengan Allah akan tambahkan hidayah, dan antaranya dia melaksanakan ketaatan kepada Allah, dan zikir kepada Allah. Dengan itu sentiasalah tambah apabila dia faham, ada ilmu, dia jelas, dia yakin, yang baru dia beramal, tak, beramal yang betul lah, yang betul berpandukan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi maka dia buatlah, maksudnya zikir pada Allah ini bukan hanya di mulut saja, tak, di hati, di mulut, dengan tindakan dia, tak, semua amalan ketaatan kepada Allah itu adalah zikrullah. Zikrullah maksudnya dia solat, dia buat benda baik, dia cakap baik, dia apa lagi, semua itu memberi ketenangan kepada dia. Bukan hanya kita kata subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, astaghfirullahalazim. Tak, bagus, itu antara boleh kita sebut di mulut kan. Tapi segala perbuatan ataupun hati, jiwa yang terpetik itu dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, itu memberi ketenangan dalam jiwa seseorang itu. Jadi sebab itu dia tak akan dapat, jika sekiranya dia nak kena kembali dulu kepada Allah, kena faham, kena yakin, kena ada ilmu. Wallahu a'lam, itu sedikit. Jazakallah Ustaz. Afwan. Jazakallah diucapkan kepada Ustaz Raja'i dan Tuan Haji Rahman atas soalan sebentar tadi, dan saya kira itulah kira penutup kita lah pada malam ni, insya-Allah. Jadi insya-Allah apa yang baik, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita telah dapat sama-sama mengambil pengajaran dan mengambil ibrah yang telah sama-sama dikongsikan oleh Ustaz Raja'i sebentar tadi daripada 3 ayat surah Ar-Ra'du yang telah dibacakan oleh qari kita sebentar tadi, insya-Allah. Jadi marilah sama-sama kita menangguhkan program kita pada malam ini dengan bacaan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Insyaallah apa yang baik itu datang daripada Allah, apa yang buruk itu datang daripada kelemahan saya sendiri. Hakikatnya semuanya adalah daripada Allah. Jadi saya mohon ampun dengan Allah dan mohon maaf dengan sahabat handai sekalian kalau ada sebarang kesalahan, tersilap kata dan tersalah bicara, insya-Allah. Sehingga kita bertemu lagi. Jadi saya sudahi dengan lafaz yang mulia, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Tahniah pada dengan ramai malam ni. Alhamdulillah, terima kasih Tuan Haji, insya-Allah. Tahniah. Apa ni? Terima kasih pada Datin.